Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak bincang sikit pasal masalah anak-anak di kawasan kebun durian lah. Okey, ni busuk kecil yang baru muncul dalam kebun saya ni lah. Okey, seperti mana-mana kebun, kebanyakan anak-anak memang ada lah dalam tanah. Kalau kita bernasib baik, kita boleh tengok busuk macam ni lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita intro dulu. Okey, baik sahabat. Anak-anak di mana-mana kita pergi pun dia memang akan ada di dalam tanah lah. Okey, tak kira lah di mana. Jadi kita fokus hari ni pada tanah kebun lah. Okey, ni busuk kecil anak-anak dalam kebun saya lah, yang baru muncul ni. Seperti mana-mana kawasan kebun ataupun kawasan pertanian memang akan ada anak-anak dalam tanah lah. Cuma kita tak nampak. Okey. Untuk mengesan kehadiran anak-anak ni, kita perhatikan kayu gepuk yang berada di atas tanah. Cuba angkat kayu tu dan kita akan tengok lah. Kalau biasanya dia akan ada lah anak-anak. Okey, ni busuk baru muncul ni, dia tidak jauh sangat daripada pokok durian saya tu, dalam 15 kaki je lah. Okey, kemudian sebelah sini pula pun ada pokok durian jugalah. Okey, ini pun dalam berapa kaki 12 kaki saya. Okey, sejauh mana kesan masalah anak-anak ni dalam terhadap tanaman durian kita lah. Okey, jadi kita akan bincang sikit lah. Pada pendapat peribadi saya lah, anak-anak ni dia sejenis serangga pengurai. Maknanya kalau ada kayu mati, kalau kotor, benda-benda yang lembab, organik dia akan cuba uraikan lah. Maksudnya dia akan menghancurkan kayu ke apa semua tadi. Kemudian dia akan jadikan makanan dia lah, ataupun dia akan buat sarang di dalam tanah. Okey, jadi masalah pada pokok durian ni pula, dia akan mengganggu akar yang repuk lah. Tak kira lah sama ada akar tu terlebih air ataupun terkena serangan kulak menyebabkan akar tu mati. Penyakit repuk akar. Apabila akar tu mati, maka secara automatik anak-anak akan tertarik pada akar durian yang mati tu. Okey, kemudian kita kena tengok jugalah spesies anak-anak ni, dia banyak jenis sebenarnya. Dan saya akan tunjukkan pokok getah yang hidup tapi dipenuhi dengan anak-anak. Okey. Okey, ni sahabat contoh dia. Ni pokok getah. Pokok getah ni kita masih toreh lagi ni pokok getah ni. Dan pokok getah ni tak mati pun. Cuba tengok pada bahagian atas. Dia masih hidup lagi. Jadi apa yang menyebabkan anak-anak ni dia buat dia buat macam laluan dia kawasan pokok getah ni. Kemudian kita kena tengok lah jenis spesies anak-anak. Dia banyak jenis. Cuma saya bukannya expert sangatlah pasal anak-anak ni. Cuba tengok pada kulit kayu ni. Di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa anak-anak ni dia akan cuba makan tisu kayu ataupun kulit kayu yang repuk tu. Jadi mana-mana bahagian pokok, walaupun pokok tu hidup lagi, kalau pokok tu dia ada bahagian yang mati, bahagian yang repuk, maksudnya sel mati, anak-anak ni akan cuba menguraikan bahagian yang mati tu. Okey, maksudnya sini kalau sel mati tu dia akan cuba uraikan lah apa-apa jenis bahan organik. Sama juga dengan kayu di rumah kita. Kayu tu memang kayu yang dah mati lah. Kemudian dia akan naik, dia akan buat dia punya laluan dia. Okey. Jadi kalau kat sini kita boleh tengok lah pada pokok getah ni, dia pada pandangan saya lah, dia punya tisu tu mati, kulit kayu tu. Jadi kebetulan pula kawasan sekitar ni ada busuk anak-anak lah.
Jadi kat sini kita kena tengok betul-betul lah, terutamanya pokok durian kita. Biasanya dia ada masalah pada bahagian akar yang menyebabkan akar tu mati. Okey. Untuk pokok durian yang ini saya ambil contoh lah simptom serangan anak-anak. Pokok ni sebenarnya saya syak dia lebih kepada kulak akar putih berdasarkan simptom yang ditunjukkan pada daun ni. Daun dia ni kuning tak sekata, kemudian ada sunburn. Pucuk dia jadi melengkung macam cangkuk. Dan daun kuning ni dia kuning tak sekata ni dia berlaku pada seluruh pokok lah. Dia lebih saya lebih syak pada kulak akar putih lah. Kalau kita tengok pada pokok durian ni, yang pertama hawa pucuk lah. Apa yang kita boleh andaikan, pertama hawa pucuk, yang kedua repuk akar, yang ketiga kulak akar putih, yang keempat kurang TE, yang kelima anai-anai lah. Biasanya kalau anai-anai ni dia akan mati pada bahagian hujung, bahagian atas maknanya pucuk kemudian ranting bahagian atas tu akan mati dulu. Itu biasanya simptom serangan anak-anak lah. Tapi kita tak tahu selagi kita tak gali dalam tanah. Selain itu kita boleh guna kaedah umpan. Maknanya kita ambil kotak yang lembap, kemudian kita letakkan di kawasan kanopi pokok durian kita dalam beberapa hari. Kita kena pastikan kotak tu lembap lah. Kemudian kita cuba tengok pada bahagian bawah kotak tadi. Jika ada anak-anak, maksudnya sekitar kawasan kanopi pokok durian kita tu memang ada anak-anak lah kat bawah. Jadi kita perlu buat pencegahan lah. Baik. Ni racun anak-anak yang saya akan guna untuk kali ni ialah Regen 80WG yang berbahan aktif fipronil sebanyak 80%. Regen ni adalah butir terserak air, water dispersible granule. Manakala bahan aktif dia fipronil 80% lah. Fipronil ni daripada IRAC, Insecticide Resistant Action Committee, daripada Nerve and Muscle. Dia grup 2B. 2B ni phenylpirazole. Maksudnya racun ni dia akan menyerang saraf dan otot serangga lah. Dan kelebihan fipronil ni dia tidak serangga sasaran tu dia tidak akan mati serta-merta lah. Dia akan bertindak dalam masa 24 jam ke atas lah. 24 hingga 36 jam saya rasa, kalau tak silap saya lah. Kemudian anak-anak tu dia akan balik apabila terkena fipronil ni, dia akan balik ke sarang dia. Kemudian dia akan terkena pada seluruh koloni anak-anak dalam sarang tu lah. Sebab anak-anak ni dia sejenis serangga sosial, jadi dia mudah terkena lah pada sahabat-sahabat dia yang lain tu, racun fipronil ni. Satu paket ni 1 gram. Kemudian kita akan masuk ke dalam ni, dan dia boleh buat dalam 10 hingga 15 liter air lah untuk satu paket ni. Baik sahabat, sekarang ni kita ada pancahan racun fipronil tadi yang telah dicampur dengan racun kulat hexaconazole untuk kita rawat bahagian akar. Sebab saya syak pokok ni kulat akar putih ataupun hawa pucuk lah, ataupun repuk akar. Tapi jika ia betul-betul serangan daripada anak-anak, maksudnya campuran fipronil dan juga hexaconazole ni boleh mencegah anak-anak itulah, ataupun membunuh anak-anak yang berada dalam kawasan perakaran lah, dalam tanah.
Jadi untuk beberapa liter ni saya buat siraman pada pangkal dulu lah. Kita target untuk rawat kulak dulu. Kemudian pada bahagian kanopi ni kita akan siram sekali lah. Jika anak-anak berada di kawasan sekitar ni, dia akan terkena dengan bahan aktif fipronil tadilah. Jadi kita akan buat siraman pada seluruh kanopi lah. Pada masa ni, apabila kita buat siraman kanopi ni, pembajaan organik tu kita stop lah. Kita hanya akan bagi foliar lah pada pokok ni. Kuantiti siraman ni untuk bahagian pangkal ni 2 ataupun 3 liter lah. Kemudian kanopi tu dalam semua sekali dalam 5 liter ataupun 6 liter lah. Okey, sekarang ni kita berbalik pada sarang anak-anak tadi. Saya dah gali sikit. Sahabat boleh tengok lah berapa banyak anak-anak yang berada dalam busuk kecil. Kita tengok bahagian atas ni kecil je, tapi sebenarnya dia dalam sarang dia ni kat bawah sana memang banyak lagi lah. Jadi saya buat siraman fipronil ni lah pada bahagian yang kita gali tu. Ni saya tunjukkan contoh dia lah. Okey, sebenarnya saya ingat saya akan blurkan lah pada bahagian ni. Maksudnya siram pada kawasan yang kita gali tu biar terkena pada anak-anak yang kita nampak ni. Jadi apabila terkena pada 2-3 ekor ni dah cukup dah sebenarnya. Dia akan boleh memusnahkan satu koloni lah. Fipronil ni mampu memusnahkan satu koloni. Sebenarnya kalau kita nak ikutkan memang banyak lah. Dia punya anak-anak ni memang banyak kat kebun ni. Kita usaha selagi berdaya lah. Okey, jadi setakat ni lah dulu perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jika sahabat ada sebarang cadangan, bolehlah tinggalkan cadangan di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih.